محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 17. Muka surat 17, baris yang ke-6 daripada bawah. Muka surat 17, baris ke-6 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan wajib i'tiqad bahawasanya afdal sekalian makhluk itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib i'tiqad, wajib berpegang. Ini di antara perkara yang wajib kita berpegang di akidah kita, bahawasanya afdal sekalian makhluk itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini pegangan di antara perkara yang wajib kita berpegang. Akidah kita ni, yang mana afdal sekalian makhluk itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pegangan kita. Yang wajib kita berpegang, yang wajib kita ajar kepada anak-anak kita sebelum balik. Ini pegangan kita, yang wajib kita berpegang. Kemudian yang wajib kita berpegang ni, kita wajib ajar kepada anak-anak kita. Afdal sekalian makhluk, sekalian kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling afdalnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijma' ulama. Ijma' ulama. Nabi sallallahu alaihi wasallam selebih-lebih makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk yang ada di bumi, makhluk yang ada di langit, makhluk yang ada di bumi, makhluk yang ada di langit, di dunia, di akhirah, segala bagai kebaikan, segala sifat kesempurnaan di sebuah manusia, Nabi lah yang paling afdal sekali. Pegangan kita ni, ijma' ulama. Nabi SAW lebih segala-galanya. Dari segi rupa, Nabi yang paling lebih. Dari segi suara, Nabi yang paling lebih. Rupa yang masyhurnya
Nabi Yusuf alaihissalam. Suara yang masyhurnya suara Nabi Daud alaihissalam. Daud yang paling lebih nisbah rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan Nabi Yusuf alaihissalam. Suara yang paling sedap sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam sampai ke perempuan terhiris jari. Dia panggil apa? Comel ke jangok? Handsome. Comel, jangok, handsome. Kau ke? Oh, lelaki panggil comel juga ke? Comel ni orang perempuan je tau. Comel budak perempuan tu, mana sabar tau. Comel anak teruna tu, ada? Ada tau. Anak dara tu comel, anak teruna comel juga. Handsome lah tau. Kita orang tengah cakap handsome, cakap jangok tau. Jangok lah hari pula jangok ni. Oh, jangok hari ni nak pergi mana? Pakai jangok. Bukan orang jangok, orang tak jangok. Jangok molek hari ni ni. Nak pergi ke mana ni? Itu bukan orang tu. Tu pakaian. Ke orang. Pakaian tu. Jangok hari ni. Nak ke mana? Nabi Yusuf AS perempuan terhiris jari. Cuba tanya orang perempuan. Lelaki macam mana kau sampai kita hiris jari? Lelaki yang macam mana sampai perempuan boleh terhiris jari? Secomel-comel perempuan, tak ada dengar lagi cerita lelaki terhiris jari. Setara mana Nabi Yusuf AS tu sampai ke terhiris jari? Lepas tu Nabi SAW tak berlaku seumpama tu. Nabi SAW dia punya haibah dia, orang tidak boleh pandang lama kepada muka Nabi SAW. Sebab itulah tidak membawa kepada fitnah. Allah jadikan haibah di muka Nabi, orang tidak boleh apa dah? Pandang tatap dengar tak? Tatap lama kepada muka Nabi SAW kerana kehaibatan Nabi. Sebab tu tidak ada fitnah. Tapi orang Koreh tak ada cerita pun yang Nabi itu comel. Yang masyhurnya Nabi itu Al-Amin. Orang yang berjuruh, orang yang kepercayaan, orang yang baik. Ni puak kafir Quraisy ni panggil Nabi Al-Amin. Sebelum Nabi dilantik di Rasul, Al-Amin. Jadi yang timbulnya adalah Al-Amin. Tak timbul pun Nabi ni orang yang comel. Sebab puak Quraisy pada masa tu mereka lebih pandang akhlak daripada rupa. Sebab tu mereka lebih menyanjungi Nabi SAW sebagai orang yang paling dipercayai. Orang kafir Quraisy ni, dia lebih memandang akhlak perangai daripada rupa. Kita macam mana? Kita pandang akhlak perangai ke rupa? Kita. Nak pilih pasangan ke? Nak pilih menantu ke? Kita pandang akhlak perangai ataupun rupa? Pandang mana? Akhlak, perangai. Walaupun rupa tak comel. Comel walaupun perangai tak baik. Macam mana? Mana kita pilih? Hak kita pilihnya bukan akhlak, bukan perangai. Bukan akhlak, bukan rupa. Kita pilihnya duit banyak ke duit tak ada. Tu dah. Pandang duit. Janji duit banyak, muka tak handsome pun tak apa. Janji duit banyak, perangai tak berapa nak molek mana, tak apa tau. Pandang duit tau. Jadi orang kafir Quraisy dia lebih pandang kepada akhlak daripada rupa. Maka masyhur nabinya Al-Amin. Tapi Nabi lah selebih-lebih.
Nabi yang paling comel, Nabi lah paling sedap suara. Ini wajib kita berpegang ni. Lepas tu macam mana dengan malaikah? Malaikah Jibril alaihi salam contohnya. Nak pergi pada malaikah Jibril alaihi salam. Hak tu kemudian daripada nabi-nabi 124,000 orang. Ni dia akan susun di bawah, Kepala malaikah, ketua malaikah ni selepas daripada nabi-nabi 124,000 orang. Barulah turun kepada kepala malaikah. Dimulai dengan Jibril AS, Mikail nombor 2. Walaupun setengah ulama meletak Mikail nombor 1, Jibril nombor 2, tu ulama uzur pandangan. Tapi kedudukan kepala malaikah ni selepas habis nabi-nabi 124,000 orang. Kan Rasul 313 orang. Daripada bilangan nabinya 124,000 orang. Ini atas jalan yang masyhur lah, yang lupalah. Jalanan yang lebih muktamadnya Rasul ramai, Nabi ramai. Jangan bubuh jumlah. Itu pandangan yang lebih kuat. Tapi kita masyhur dengan Rasul 313 orang daripada bilangan Nabi 124,000 orang. Selepas Nabi ni barulah turun kepada kepala malaikah. Jadi Nabi lah yang paling lebih sekali. Tapi macam mana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallam bersabdanya, la tufaddiluni ala Yunus bin Matta. La tufaddiluni ala Yunus bin Matta. Nabi kata tu, jangan kamu melebihkan aku daripada Nabi Yunus alaihi salam. Nabi larang tu, lebihkan aku tu. Kenapa pula sininya kita wajib berpegang Nabi selebih-lebih? Kemudian Nabi Ibrahim AS, Nabi larang tu, jangan kamu melebihkan aku atas Nabi Yunus alaihi salam. La tufaddiluni ala Yunus bin Matta. Nabi Yunus alaihi salam. Adalah hadis yang lain Nabi sabda, la tufaddiluni alal anbiya. Jangan kamu melebihkan aku atas segala nabi-nabi. Macam mana pula kita wajib i'tiqad Nabi yang paling lebih? Jangan kamu lebihkan aku atas nabi-nabi. Hadis itu ditanggung atas jangan melebihkan nabi-nabi salam sampai ke merendah-rendahkan nabi rasul yang lain. Gitu. Tapi kenapa dalam hadis tersebut Yunus bin Matta, Nabi Yunus AS? Kenapa disebut Nabi salam dengan Nabi Yunus? La tufaddiluni ala Yunus bin Matta. Atas Nabi Yunus, jangan kamu lebihkan akan aku, kata Nabi salam atas Nabi Yunus AS. Kenapa Nabi Yunus? Sebab Nabi SAW Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, atas daripada langit yang ketujuh. Ada ni, atas daripada arah laginya. Nabi Yunus AS pula ditelang oleh ikan nun, turun ke dasar laut. Dasar laut tu bahasa standard lah. Kalau kita Terengganu sebut patak laut. Mana patak laut? Patak laut. Tapi jangan duk cakap patak laut. Dia orang ni dia kata lain pun, tapi bukan sebut patak, dia pantak tau. Kita patak laut, patak kuali orang panggil, bawah-bawah. Jadi Nabi Nuh SAW ni, Nabi Nuh Sidratul Muntaha. Nabi Nuh turun ke dasar laut. Mana apa tu? Rendah Nabi Nuh AS. Lepas tu Nabi sebut nama Nabi Nuh. Jangan kamu lebihkan aku atas Nabi Nuh AS.
Sebab tengok Nabi Nuh apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam Mi'raj sampai Sidratul Muntaha. Nabi Nuh telan di ikan Nuh, turun ke dasar laut, ke bawah. Mana jangan melebihkan daku atas Nabi Nuh ni sehingga merendah-rendahkan Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian dan yang afdal kemudian daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, siapa yang paling afdal nombor 2? Nabi Ibrahim alaihi salam. Tu nombor 2. Nabi Ibrahim alaihi salam. Hak nombor 2. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam. Disusun gitu je tau. Ya. Dan yang afdal kemudian dari Nabi kita, Nabi yang paling afdal sekali. Kemudian dari Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus disambung Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam. Dia buat pekah. Kau nak wih lengkap. Dan yang afdal kemudian Nabi sallam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang afdal kemudian Nabi alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Dan yang afdal kemudian Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Dan yang afdal kemudian Nabi Isa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam. Bawa ayat panjang. Dah tak sekali Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, disusun gitu je. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam. Dia kena susun. Kemudian Nabi kita yang paling afdal Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam yang paling afdal Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam yang paling afdal Nabi Isa alaihissalam. Yang Nabi Isa alaihissalam yang paling afdal Nabi Nuh alaihissalam. Yang Nabi Nuh alaihissalam tak boleh bubuh siapa-siapa. Tak boleh. Sebab ni baru 5 rasul ni. Ada baki 20 lagi tu. Nabi Nuh baru nombor 5. Dan yang afdal kemudian Nabi Nuh alaihissalam tak boleh letak. Tak boleh letak. Hak 5 ni kita wajib berpegang seumpama ni. Dia kena tertib, susun. Lepas Nabi SAW, Nabi Ibrahim AS. Lepas Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS. Kemudian lepas Nabi Musa AS, Nabi Isa AS. Kemudian barulah Nabi Nuh AS. Tapi dia pakai straight gitu je. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Dia gitu je. Dan susunan dia di antara kenapakah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling lebih sekali? Dia kerana 3 sebab. Kenapakah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling afdal? Sebab yang pertamanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi kesudahan. Nabi menjadi kesudahan segala nabi-nabi dan rasul. Itu sebab tu Nabi kita lebih sekali. Yang kedua pula, kenapa Nabi kita yang paling lebih? Kerana syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam melengkapi atas segala makhluk, termasuk jin sekalipun. Adapun nabi-nabi rasul-rasul yang lain hanya diutuskan kepada manusia, jin tidak masuk dalam yang ditaklifkan dengan syariat nabi-nabi yang terdahulu. Syariat Nabi lah yang melengkapi kepada segala makhluk, termasuk jin. Tu Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam tu menjadi ketua raja kepada puak-puak jin, bukan menjadi rasul pada jin. Dan tidak ada Nabi Rasul di kalangan jin. Tidak ada Nabi Rasul di kalangan jin.
Nabi yang salam lah syariatnya melengkapi, dan syariatnya kepada keseluruhan. Yang pertama, syariat nabinya melengkapi. Syariat yang terdahulu ni dia tidak melengkapi. Syariat Nabi yang salam lah yang melengkapi syariat tu. Kemudian diutuskan kepada keseluruhan. Itu lebihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiganya, syariat Nabi ni kekal sampai kiamat. Itu lebih Nabi. Syariat Nabi SAW kekal sampai kiamat. Adapun syariat Rasul-Rasul yang terdahulunya ada hak masa dia. Sampai satu masa syariat tu sudah tidak diguna pakai. Kemudian tadi saya sebut syariat Nabi ni dia melengkapi dan diutus pada sekalian. Syariat Rasul terdahulu terkadang diutuskan kepada kaum masing-masing, kaum lain tak masuk. Terkadang syariat Rasul-Rasul yang lainnya hanyalah kepada satu tempat, tidak tempat yang lain. Ada syariat Nabi, bukan satu kaum. Syariat Nabi bukan pada satu tempat, Madinah ke Mekah ke, tidak. Seluruh. Atau lebihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syariat Nabi ni kekal sampai kiamat. Turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman membunuh Dajjal. Nabi Isa alaihi salam masuk di bawah ummah Nabi sallam, mengerjakan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa alaihi salam mengerjakan syariat Nabi sallam. Nabi Isa alaihi salam masuk di bawah ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa AS, setengah ulama menyatakan bahawa Nabi Isa AS mengambil syariat Nabi daripada Al-Quranul Karim. Ada setengah pandangan menyatakan Nabi Isa AS pergi kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh belajar lagi dengan Nabi yang sudah wafat. Al-anbiya ahya'un fi kuburihim. Al-anbiya, nabi-nabi, ahya'un fi kuburihim, hidup dalam kubur-kubur mereka. Turunnya Nabi Isa AS tak ada mazhab dah. Kalau tak ambuh pakar mazhab-mazhab, tunggu turun Nabi Isa AS, semata-mata turun Nabi Isa AS. Tak ada dah. Kita pakai mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab dah. Kita sudah tidak taklid dah kepada imam-imam mazhab yang mujtahid. Kembali pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, semata-mata turun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun Nabi Isa AS, semata-mata turun Nabi Isa AS. Tak adalah kita taklid pada mana-mana imam yang mujtahid. Itu kata kalau tak mau pakai mazhab imam-imam muktabar, tunggu turun Nabi Isa AS. Bukan tunggu turun Nabi Isa AS ni. Tunggu. Kamu mazhab apa ni? Tak ada mazhab. Lepas tu saya tunggu imam yang ni, saya tunggu Nabi Isa AS. Tidak betul gitu. Walaupun ada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah selepasnya turun Nabi Isa AS. Mana contohnya? Pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih menerima apa? Jizyah, cukai kepala daripada orang kafir. Sama ada masuk Islam
Sama ada bayar jizyah, cukai kepala, ataupun diperangi. Itu 3 pilihan pada orang kafir. Masuk Islam, enggan bayar jizyah, enggan akan diperangi. Tapi bila turun Nabi Isa AS, jizyah tidak lagi diterima. Hanya orang kafir ada 2 pilihan sahaja, sama ada masuk Islam ataupun diperangi. Kata Nabi Isa AS, menuruti syariat Nabi SAW, syariat Nabi terima jizyah. Nabi Isa AS tidak terima jizyah. Hanya 2 pilihan, masuk Islam ataupun diperangi. Bukan syariat Nabi berubah. Sebab syariat tu sendiri, jizyah tu sendiri telah disyariatkan jizyah sampai turun Nabi Isa. Turun Nabi Isa AS, jizyah tidak diterima. Itulah syariat Nabi, bukan berubah pun. Nabi telah menetapkan syariat, undang-undang, jizyah akan diterima sampai turun Nabi Isa AS. Itu syariat Nabi. Turun Nabi Isa AS, syariat Nabi menetapkan jizyah sudah tidak boleh diterima. Jadi jizyah tidak boleh diterima. Selepas tu Nabi Isa ada syariat Nabi SAW. Ada ni. Bukan kata syariat Nabi je sampai kiamat. Nabi Isa membatalkan jizyah. Tidak. Itulah syariat Nabi SAW. Syariat Nabi-nya kekal sampai kiamat. Itu lebihnya Nabi SAW. Kemudian Nabi Ibrahim AS, kemudian Nabi Musa AS, kemudian Nabi Isa AS, kemudian Nabi Nuh AS. Kita dalam sembahyang kita kan, kita doakan selawatnya atas Nabi SAW dan juga Nabi Ibrahim AS. Nabi Rasul selepas Nabi SAW adalah anak cucu kepada Nabi Ibrahim AS. Jadi disebut Nabi Ibrahim SAW dalam doa kita, dalam doa semayang kita, doa selawat tu lah. Kerana dalam Quran menyebut rahmah barakah, tidak berhimpun keduanya bagi Nabi selain dan Nabi SAW, melainkan Nabi Ibrahim AS. Ada ni. Sebab itulah dikhaskan Nabi Ibrahim SAW dalam doa semayang kita tu. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Ada ni. Sampai ke Hamidun Majid tu kan. Wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Siapa? Keluarga Nabi Ibrahim AS. Nabi Ismail AS, Nabi Ishaq AS, dan anak cucu Nabi Ismail AS, dan anak cucu Nabi Ishaq AS, termasuk Nabi SAW. Yang mana Nabi Rasul yang kemudian daripada zuriat Nabi Ismail ataupun Nabi Ishaq AS. Tapi daripada anak cucu Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS, Nabi Ishaq AS, Nabi Yaqub AS, Nabi Yusuf AS. 4 generasi Nabi Ibrahim ni. 4 generasi. Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf. Anak Nabi Ishaq dan Nabi Ismail, 2 beradik dah situnya. Anak 2 beradik dah. Cucu pula Nabi Yaqub. Cicit pula Nabi Yusuf. Tu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tu duduk nombor 2 tau. Nabi SAW anak lelaki 4 orang. Mana Nabi Rasulnya? Sebab itulah anak lelaki Nabi diwafatkan pada masa kecil. Anak perempuan sampai ke besar, sampai ke boleh anak.
Anak lelaki diwafatkan daripada kecil sebab apa? Sebab anak Nabi ni kalau bukan Nabi jadi Nabi Daud AS, anaknya Nabi Sulaiman. Jadi ayah Nabi, anak Nabi. Ibrahim, satu cerita lah Nabi Ibrahim ni. 2 anak jadi Nabi. Tiba-tiba anak lelaki Nabi SAW menjadi manusia biasa. Jadi satu kekurangan lah kepada anak Nabi SAW. Sebab tu anak lelakinya diwafatkan daripada budak-budak, daripada kecil. Hikmah jadi situlah. Anak lelaki Nabi jadi manusia biasa. Bukan jadi Nabi Rasul. Itu hikmah dia. Kenapa anak lelaki Nabi diwafatkan daripada kecil? Hak ni puak-puak kafir ni menyatakan Nabi ni orang putus baka, abtar. Dia kata Nabi ni orang putus baka. Sebab baka-baka ni daripada anak lelaki. Nasab ni kan anak lelaki. Jadi orang kafir kata Nabi ni orang abtar, orang yang orang yang putus baka lah. Kan dalam Quran tu kan, inna syani'aka huwal abtar. Tuhan kata inna syani'aka huwal abtar, dan yang mencerca akan dikau yang Muhammad, merekalah yang abtar. Mereka yang putus baka. Putus macam mana? Mereka mati kafir. Walaupun anak mereka masuk Islam, beriman dengan Nabi SAW, jadi sahabat Nabi SAW, mereka tak ada. Itu bukan anak mereka. Sebab mereka mati kafir. Dan sekarang ni macam Abu Jahal. Abtar lah. Putus baka. Putus baka macam mana? Ikrimah tu. Masuk Islam, beriman dengan Nabi, mati syahid dalam peperangan. Ikrimah. Dah. Putus baka. Sebab apa? Tinggi mana pun Ikrimah pada ni, tak ada hubungan dengan Abu Jahal, ayah dia tu. Sebab Abu Jahal mati kafir. Ada ni, inna syani'aka huwal abtar. Hak kata ke engkau tu yang Muhammad yang putus baka. Samalah juga kalau seseorang waliyazzabillah, kalau mati dalam keadaan tercabut iman, kufur, abtarah dianya, putus baka. Walaupun anak-anak dianya jadi alim ulama sekalipun, walaupun anak cucu dianya menjadi orang yang paling soleh sekalipun, tapi kalau ayah toki di atas tu mati dalam keadaan kufur, tercabut iman, abtar, tidak ada kaitan. Tidak ada kaitan. Sebab dia mati kafir. Putus baka. Walaupun anak cucu cicit jadi alim ulama sekalipun, tapi kalau ayah tu mati dalam iman, anak cucu jadi alim ulama, sepenuhnya pahala anak cucu alim ulama tu sampai kepada ayah tadi. Sebab apa? Anak cucu dia. Banyak mana pahala? Boleh kepada ayah dia tu. Bila anak cucu dia tu jadi alim ulama, jadi orang yang paling soleh, sepenuhnya pahala yang anak cucu dia dapat pada ayah tadi. Tapi ayah mana? Ayah yang mati dalam iman. Ada bicara bab iman ni. Yang tercabut iman ni, iman dia ada, iman dia sah, tapi dia derhaka kepada Allah. Derhaka kepada Allah itulah dibimbangi sampai masa nak mati tercabut iman, waliyazzabillah, mati kufur. Tapi kalau awal-awal dah ayah tu sendiri bak iman, bak akidah, pandang sepi, pandang lekeh, pandang tak ada nilai, tu tak ada bicara tu. Hak ni hak memang iman akidah comel, tapi amal solehnya tidak ada, melakukan bagai-bagai maksiat, iman jadi lemah kerana dosa-dosa yang banyak. Iman yang lemah ni dibimbangi tercabut.
Tapi kalau imam tu tak sah daripada awal-awal, nak cabut ke mana barang tak ada. Atau penting bab imam tu. Kalau mati nak tercabut imam, betar. Putus baka. Ada kaitan. Anak cucu ke sedekah jariah ke, mereka tidak akan dapat pahala. Kekal neraka selama-lamanya. Dan yang 5 ini, dinamakan mereka itu yang 5 ulul azmi. Ulul azmi ni orang yang paling banyak menanggung kesusahan. Ulul azmi ni orang yang paling banyak menanggung kesusahan. Itu dipanggil ulul azmi. Hak 5 ni. Ni 5 ulul azmi. Mengikut susunan. Yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Kemudian daripada ulul azmi yang 5. Ulul azmi yang 5 tu ingat baiklah. Yang pertama Nabi SAW. Yang kedua Nabi Ibrahim AS ikut turutan. Yang tiga Nabi Musa AS. Yang keempat Nabi Isa AS. Yang kelima Nabi Nuh AS. Selesai ulul azmi yang 5. Kemudian daripada ulul azmi yang 5, maka segala rasul yang lain daripada mereka itu, daripada ulul azmi yang 5. Mana? Hak kata 313 orang tu lah. 313 orang. Jadi tolok 5, jadi baki laginya 308 orang. Dari situ lalu dah. Dia lepas ulul azmi yang 5, turun kepada baki rasul 20 orang yang melengkapkan 25 rasul. Lepas rasul 25 ni lah barulah turun kepada rasul-rasul yang lain. Rasul 313 tu. Tapi lepas ulul azmi yang 5, turun kepada baki rasul 20 orang lagi tu. Yang rasul hak namanya tercatat di dalam Al-Quranul Karim. Rasul yang namanya tercatat di dalam Al-Quranul Karim ada 25 orang. Yang mana 25 orang ni kita maklumlah. Kita wajib beriman dengan Rasul 25 atas jalan tafsil, atas jalan seorang-seorang. Itu maklum tu. Kalau Rasul 25 kan kita wajib imani akan Rasul 25 atas jalan tafsir yang lupa dahulu bicara kan. Kita wajib beriman seorang-seorang daripada Rasul 25 sebab Rasul 25 ni namanya disebut di dalam Al-Quranul Karim. Maka Rasul 25 ni termasuk di dalam perkara yang disebut sebagai maklumun fid dini bidarurah. Perkara yang diketahui pada agama secara mudah-mudah. Orang yang beriman, dia wajib beriman dengan sekalian perkara agama yang diketahui mudah-mudah. Di antaranya Rasul 25. Kenapa Rasul 25 kita boleh tahu mudah-mudah? Sebab namanya tercatat di dalam Al-Quranul Karim. Tapi kita ni boleh katakan kita ni semualah. Rasul 25 duduk sini belah Kedah, duduk iktikaf belah Kedah. Ada ni? Hak Rasul 25 tu ni ada di akidah belah Kedah. Kita boleh beriman dengan Rasul 25 ni kerana jasa kita baca Quran. Tak, kerana ulama ambil Rasul 25 bubuh di luar. Kena kat luar lah. Ada ni? Ulama ambil Rasul 25 dalam Quran. Ulama pun bubuh luar. Biar kenal Rasul 25 kat luar. Kemudian kita pun bacalah Quran. Jumpalah nama-nama hak 25. Tu kalau baca. Kalau tak baca, tak pernah jumpa pun. Tapi macam mana boleh beriman Rasul 25? Sebab ulama ambil di Quran, bubuh luar, susung Rasul 25 tu, itu bukan cara Quran.
Ni. Hak kita kenal Rasul punya benda budak ni, itu bukan kaedah Quran. Kaedah ulama tu. Ada dia. Tapi ulama ambil mana Rasul 25 ni? Ulama ambil dari Quran, bubuh luar, kenal kok luar. Tapi bukan kaedah Quran. Ini ulama belaka ni yang susun Rasul 25. Ni jasa ulama ni. Kita beriman dengan Rasul 25. Walaupun kita tak pandai baca Quran pun. Kalau kita pandai baca Quran pun, kita beriman dah dengan Rasul 25 ni. Baru terjumpa ayat Qurannya. Kita beriman dah. Sama juga duduk sibuk bab sifat 20 tu. Sifat 20 bukan kaedah Quran. Sifat 20 bukan kaedah Quran. Tapi hak sifat 20 tu ambil mana? Allah ada, ambil mana? Allah sedia, ambil mana? Allah kekal, ambil mana? Quran lah. Cuma ulama ambil daripada akidah Quran, susun kat luar lah. Buh nama wujud, kidam, pakok. Itulah akidah Al-Quran. Punyalah kejamnya. Kejam tu, sadis. Sifat 20 ni Aristotle kejam sungguhlah. Sadis, siapa hati sungguhlah. Kalau kita duk wujud kita bakok ni Aristotle. Falsafah kafir Yunani. Orang yang sebut tu tak kenal Aristotle ni. Sifat 20 kita nak kenal Tuhan ni, wujud kita bakok ni Aristotle. Kata-kata kejam, sadis, tergamuk. Manusia apa gini? Jadi daripada Quran ni, ulama pun ambil Rasul 25, letak luar, kenal ke luar. Kita beriman Rasul 20 ni macam mana? Bukan kita perlu ngapa lagi baguslah. Tapi ngapa tu budak-budak lah senangnya. Ni, duduk sini. Syuaib, Rasulullah. Ni akidah kita beriman. Zulkifli, kita beriman Rasulullah. Ilyas, Rasulullah. Ilyasa, Rasulullah. Syuaib, Rasulullah. Duduk gitu je lah. Cuba bilang Rasul 25, tak pandai nak bilang. Tak wajib gitu. Tapi satu-satu Rasul 25 ni duduk di akidah kita. Kita beriman mereka dah Rasulullah. Datanglah mana-mana nama pun. Saya sebut nama hak jarang disebut tu lah. Nabi Hud, ni Rasulullah. Kalau Nabi Lut, orang kenal. Nabi Lut orang kenal. Sebab apa orang kenal Nabi Lut AS? Kenal dengan perangai kaum dia. Perangai kaum Nabi Lut. Perangai kaum Nabi Lut. Oh, jadi orang kenal Nabi Lut ni dengan perangai kaum dia. Kalau Nabi Hud korang dikenali. Kena jom molek Rasul 25 tu kepada anak-anak kita. Kalau tanya Nabi Hud, anak kita, Hud apa pula? Robin Hood ke? Lelah kalau gitu. Anak kita kata Robin Hood kan. Hak Rasul 25 tu wajib kita pastikan anak kita kenal seorang-seorang dan beriman seorang-seorang. Sebab namanya tercatat di dalam Al-Quranul Karim, maka Rasul 25 termasuk dalam perkara agama yang diketahui cara mudah-mudah. Jadi selepas dia ulul azmi yang 5, bukan turun pada Rasul hak 313. Turun kepada Rasul lagi 20 orang, melengkapkan bilangan 25. Cuma hak baki 20 ni lah. Berhenti setakat Nabi Nuh AS yang kelima. Yang keenam, yang ketujuh, yang ke-8, yang ke-25. Hak tu tidak dibenarkan letak. Mereka berlebih kurang antara satu sama lain di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ialah yang kelima Nabi Nuh AS. Kemudian Nabi Nuh AS ada. Yang keenam itu tak ada. Sampai 25 tidak ada. Tak dibenarkan. Hak 5 ulul azmi tu memang ikut turutan nombor 1, 2, 3, 4 dan 5. Selesai hak Rasul 25 itulah, barulah kemudian maka segala Rasul yang lain daripada mereka itu hak lagi lah sampai ke 313 orang. Kemudian
kemudian daripada segala rasul. Hak 313 orang tu. Maka segala nabi, maka yang afdal di sisi Allah segala nabi yang bukan rasul seramai 124,000 orang, serta lebih kurang martabat mereka itu segala nabi pada ni di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Habislah hak rasul kemudian nabi. Kemudian selepas hak nabi-nabi ni, maka segala kepala-kepala daripada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, kepala ketua malaikat yang 4. Kepala malaikat yang 4 tu kan yang terdahulu bicara. Mana yang terdahulu bicaranya? Atas tu lah yang bicara atas tu. Dan bahawa kepala-kepala mereka itu malaikat 4, iaitu Jibril dan Mikail dan Israfil dan Israel. Malaikat mudabbir dipanggil. Mudabbirin, malaikat yang mentadbir alam. Kepala malaikat yang 4. Kemudian malaikat yang 4 ni pandangan yang muktamadnya Jibril nombor 1, Mikail nombor 2. Pandangan dhaif mengatakan Mikail nombor 1, Jibril nombor 2. Kemudian daripada segala kepala-kepala, yakni ketua-ketua malaikat, maka segala yang tinggal daripada mereka itu baki malaikat-malaikat yang lain, yang mana malaikat makhluk Allah yang paling besar, makhluk Allah yang paling banyak. Selepas kepala malaikat yang 4 ni turun kepada baki, mana yang tinggal daripada segala malaikat-malaikat yang lain. Kemudian daripada segala yang tinggal daripada malaikat ni, yang afdalnya di sisi Allah, maka segala sahabah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka itu segala sahabah Nabi sallam lebih kurang pula segala martabat mereka pada Allah Taala lebih kurang. Maka afdal mereka itu Sayyidina Abu Bakar. Itu nombor 1. Jadi dalam kitab kita ni, selepas daripada kepala malaikat ketua Jibril, Mikail, Israfil, Israel, terus turun kepada Baqiyatul Malaikah dipanggil. Baqiyatul Malaikah ni yang baki yang tinggal daripada segala malaikat yang makhluk paling banyak. Habis segala malaikat, barulah turun kepada Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu. Ini adalah tariqah jalanan jumhur Asy'ariyah. Inilah tariqah jalanan jumhur Asy'ariyah. Asy'ariyah Al-Maturidiyah kan? Bukan khutbah Jumaat. Hak baru ni tau. Ke minggu lepas, hak dulu. Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Berbetulan saya semayang tu, Tok Khotiknya agak muda. Tok Khotiknya agak muda. Dia nak sebut Asy'ariyah Al-Maturidiyah tu macam belok lidah-lidah. Oh, macam tak biasa sebut barangkali. Tok Khotik disebut Asy'ariyah Al-Maturidiyah tu macam nak kata telo dok telo lah. Tapi macam tak berapa pasih nak sebut nama Asy'ariyah tu. Tapi Tok Khotik ni muda lagi lah. Bukan muda ni budak-budak, bukan. Mana sebutan dia tu nampak. Tu Khotik ni. Tak. Bukan dia hak lain, perkataan dia comel loteng. Mana perkataan khutbah dia, lidah dia pasal.
Tapi nak sebut perkataan Asy'ariyah Al-Maturidiyah tu agak macam tak comel lah. Ni kita tanya orang tepi jalan. Asy'ariyah apa? Al-Maturidiyah apa? Pengong lah kawan tu nak jawab. Dia pun sibuk FB. Tengok orang ramai tak kenal apa Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Dia tanya orang kat tepi jalan. Dan kalau orang tak kenal Asy'ariyah Al-Maturidiyah, sebab tu kita nak kemah Asy'ariyah Al-Maturidiyah, sebab orang ramai tak tahu. Tak payah Asy'ariyah Al-Maturidiyah lah. Tak payah sifat 20 ha. Lepas macam nak orang awam direct kepada Al-Quran. Direct pada Al-Quran. Kalau akidah direct pada Al-Quran, mereka itu jangan buat kuliah. Buat kuliah apa? Tak payah ajar orang awam. Macam orang awam akidah, awak baca Quran sendiri. Yang mereka sibuk-sibuk nak mengajar akidah apa? Sudah mengajar akidah. Biar orang awam baca Quran sendiri, tengok terjemahan Quran sendiri, berakidah Al-Quran sendiri sebagaimana yang mereka anjurkan. Tak payah mengajar dah. Sibuk nak mengajar pula. Yang dah mengajar. Satu hukum hakam pekof semua tak payah ajar. Direct pada Quran dah hadis. Ni kita orang awam ni. Tak payah. Kita pekoh tak payah. Mereka pun tak payah mengajar. Hak konon-kononnya nak kembali pada Quran. Tak mau pakai kaedah sifat 20. Ini semua golongan-golongan yang sesak lagi menyesatkan. Dalun mudillun. Sesak lagi menyesatkan. Mereka sesak akidah. Mereka nak menyesatkan orang ramai pula. Hanya Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Hak tu pun mereka nak lawan dah. Walaha sebut Asy'ariyah Al-Maturidiyah pun tak ada mengajar pun akidah Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Sebut barunya. Cuma mudah-mudahan bila pihak berautoriti menekankan Asy'ariyah Al-Maturidiyah, disusuli pula dengan penekanan akidah, pengajian akidah Asy'ariyah Al-Maturidiyah, dengan bahawa biarlah mereka susuli dengan penekanan pengajian sifat 20 di mana-mana masjid. Terutama masjid mereka sendiri. Masjid pihak berautoriti sendiri. Masjid negeri, masjid utama daerah, tekan pengajian kaedah sifat 20. Saya pernah sebut dalam kuliah saya sebelum ni. Termasuk masjid negeri. Dalam komen tu satu negeri je yang orang komen. Satu negeri je. Hak dalam komen tu lah. Hak lain tak mungkin malah komen berkali. Hak dalam komen tu satu negeri je. Masjid Shah Alam. Masjid Shah Alam ada pengajian sifat 20. Dia ada sebut dalam komen. Orang ikut FB ni lah. Masjid lain mesti ada juga berkali. Tapi tak ada orang komen. Tak ada orang komen. Pihak berautoriti comel sangat-sangat. Tanggungjawab mereka kena bangkitkan, mantapkan pengajian akidah jalanan Asy'ariyah Al-Maturidiyah kaedah sifat 20. Jangan duk cakap saja, jangan duk gembar-gembur saja. Disusuli dengan penekanan pengajian sifat 20. Hak dalam kitab kita ni, lepas je kepala malaikat terus turun kepada yang tinggal daripada malaikat-malaikat yang lain, barulah turun kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tariqah jumhur Asy'ariyah, jalanan kebanyakan ulama tauhid yang menjalani jalanan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Adapun tariqah Al-Maturidiyah, jalanan ulama tauhid yang menjalani jalanan Imam Abul Mansur Al-Maturidi, dan inilah jalanan yang rajih, jalanan yang muktamad. Ini jalan yang rajih dan muktamad. Selepas daripada habis nabi-nabi sekalian, turun kepada kepala-kepala malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail,
Bukan lagi baqiyatul malaikah, belum lagi yang tinggal daripada malaikat, bukan. Turun kepada auliyaul bashar dipanggil. Auliyaul bashar. Kekasih-kasih Allah di kalangan manusia yang bukan nabi. Dimulai dengan Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu, sahabat-sahabat yang lain habis, turun kepada aulia-aulia habis. Pada ni manusia yang tinggi di sisi Allah. Habis hak tinggi-tinggi manusia ni yang bukan nabi, boleh turun kepada yang tinggal daripada segala malaikat. Gitu. Hak tu hak jalanan Al-Maturidiyah. Ini jalanan yang muktamad. Ada sini ni. Kitab Faridah kita ni habis je nabi-nabi pada ni turun kepada kepala malaikat yang 4. Lepas kepala malaikat yang 4 tu turun pada malaikat orang lain. Habis. Orang paling banyak. Barulah turun pada sahabat nabi. Jadi berarti malaikat biasa dipanggil awamul malaikah dipanggil. Dipanggil awamul malaikah ni malaikat hak kebanyakan ni tinggi daripada sahabat nabi. Tinggi daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini pandangan ta'if, bukan pandangan muktamad. Pandangan kita ni. Pandangan muktamad selepas daripada malaikat terus turun kepada auliyaul bashar. Kekasih-kekasih Allah di kalangan manusia yang bukan nabi. Dimulai dengan Sayyidina Abu Bakar tu. Ada ni. Turun habis sahabat-sahabat yang lain, turun pada tabi'in, turun pada aulia-aulia. Ada. Aulia, wali-wali Allah Ta'ala ni. Habis semua manusia-manusia yang tinggi di sisi Allah, barulah turun kepada awamul malaikah, hak malaikat yang kebanyakan. Habis awamul malaikah, barulah turun kepada awamul bashar dipanggil. Manusia yang kebanyakan. Hak tu hak muktamad. Kalau malaikat yang 4, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, lebih afdal daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu lah. Ada. Tapi takkanlah malaikat hak biasa pun lebih afdal daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ada ni. Jadi lepas nabi-nabi selesai, kepala malaikat yang 4 turun kepada auliyaul bashar pada ni. Kekasih-kasih Allah di kalangan manusia biasa yang bukan nabi. Itu kepada sahabat tu. Habis sahabat semua sekali 100,000 lebih sahabat Nabi SAW ni, turun pada tabi'in pula, turun kepada aulia-aulia pula. Lama mana pula situnya. Barulah habis para aulia, manusia yang lebih di sisi Allah Ta'ala, baru turun kepada awamul malaikah, malaikat hak banyak-banyak tu. Barulah turun kepada manusia yang biasa-biasa. Itu kena tanda yang lain tu. Dalam kitab Faridah ni, dia jalanan tariqah jumhur asyairah dipanggil. Jalanan kebanyakan ulama tauhid yang menjalani jalanan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Yang ada kitab kita ni lah. Kemudian segala kepala-kepala malaikah, kemudian maka segala yang tinggal daripada malaikat baki-baki lagi tu, kemudian lepas malaikat hak biasa-biasa ni, maka segala sahabat, baru turun sahabat, turun pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ni. Dan mereka itu sahabat berlebih kurang pula segala martabat mereka itu, segala sahabat pada di sisi Allah Ta'ala. Maka afdal mereka itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakrin dan Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali atas tertib khilafah mereka itu. Maka 6 orang yang mencukupi 10 orang yang disukakan. Mereka itu mubasyirin dengan syurga, dan mereka itu yang 6 tu Talhah bin Abdullah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sa'id bin Zaid, dan Ubaidah Amir Al-Jarrah,
10 orang sahabat yang mubasyirin bil jannah, yang dikhabarkan dengan syurga, yang wajib syurga. Ini nak susun pula lebih di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.